Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran ibadah tahun 4. Hari ini kita nak berbincang masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan rukun sembahyang ataupun rukun solat. Tempoh hari yang lalu kita dah bincang rukun solat itu ada 13 perkara. Apabila kita mempelajari 13 rukun sembahyang, kita juga mengetahui bahawasanya di dalam 13 rukun sembahyang itu terdiri ataupun terbahagi kepada 3 bahagian. Rukun sembahyang ada 13. Sampai bila-bila ada 13. Permulaan ni kamu mengetahui rukun sembahyang sampai bila-bila nanti ada 13 perkara. Baik, di dalam 13 perkara ini terbahaginya kepada 3 bahagian. 3 bahagian, iaitulah yang pertama dipanggil sebagai rukun qalbi. Yang pertama dipanggil sebagai rukun qalbi, iaitulah rukun di dalam hati. Iaitulah niat. Niat wajib di dalam hati. Baik. Yang kedua dipanggil sebagai rukun fi'li, iaitulah di dalam sembahyang mesti kita kena melakukan pergerakan anggota badan. Maka itulah dipanggil sebagai rukun fi'li. Seperti contoh rukuk, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Baik, yang ketiga iaitulah rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Iaitulah rukun percakapan kita di dalam sembahyang. Sebagai contoh, di dalam sembahyang ada 5 perkara yang wajib kita baca. Kita apabila kita sembahyang, 5 perkara ini apabila kita baca tanpa kita dengar sendiri, maksudnya kita baca di dalam hati, maka sembahyang kita tak sah. Ini dipanggil sebagai rukun qauli. Rukun qauli yang pertama iaitulah mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni setiap kali nak sembahyang, mula-mula kita angkat takbir lah. Allahu Akbar, yang kita angkat tangan tu, yang mula-mula tu saja, itulah dipanggil sebagai takbiratul ihram. Baik, Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, rukun qauli yang wajib kita baca di dalam sembahyang, iaitulah suratul Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin. Ketujuh ayat itu wajib dibaca dan didengari oleh telinga kita. Rukun qauli yang ketiga iaitulah membaca tahiyat akhir. Membaca bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai habis. Maka itulah dipanggil sebagai rukun tahiyat akhir, rukun qauli. Rukun yang keempat iaitulah Allahumma salli ala Muhammad. Saya simpulkan di sini bahawasanya tahiyat akhir adalah bacaan daripada at-tahiyyah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah rukun. Wa ala ali Muhammad, itu dah masuk bab lain. Tak apalah, permulaan ni kamu kena faham. Yang kelima iaitulah memberi salam. Maka kelima-lima ini dipanggil sebagai rukun qauli yang wajib kita baca di dalam sembahyang. Adapun bacaan di dalam rukuk, sebagai contoh kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan itu adalah sunat. Di dalam sembahyang kalau kita tak baca pun tak apa. 5 perkara ini wajib kita baca di dalam sembahyang. Baik, seterusnya kita nak bincang pada hari ini iaitulah berkaitan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang apabila kita tinggal perkara tersebut di dalam sembahyang, maka sembahyang kita tetap sah, namun pahala amat berkurangan. Sehingga kan apabila seseorang itu meninggalkan sunat ab'ad, maka dia dikehendaki untuk melakukan perbuatan sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi? Nanti kita bincang pada hari yang lain pula. Hari ini kita nak bincang apa dia sunat ab'ad. Di dalam sembahyang ada 2 jenis sunat. Ketika kita melakukan perbuatan sembahyang, ada 2 jenis sunat ketika kita sembahyang. Yang pertama dipanggil sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Apa dia sunat hayat? Nanti kita bincang. Kita nak fokuskan adalah sunat ab'ad, iaitulah sunat yang agak besar di dalam sembahyang. Sunat ab'ad, kalau kita tengok pada muka surat 33, iaitulah ada 5 perkara yang disunatkan untuk kita melakukannya, iaitulah sunat yang besar. Yang pertama iaitulah membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat awal.
Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga baginda Nabi SAW pada tahiyat akhir. Dan yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima adalah membaca doa kunut. Baik. Jadi kelima-lima perkara ini disunatkan bagi kita untuk melakukannya apabila kita sembahyang. Baik. Jadi moga-moga pembincangan kita yang ringkas pada hari ini memberi faham kepada semua pelajar-pelajar, insya-Allah.